Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Ustazah harap murid-murid sentiasa bersedia untuk menuntut ilmu. Ingat ya, menuntut ilmu wajib. Pastikan sebelum menuntut ilmu, sebelum nak mula belajar, ambil wudu supaya bertambah berkat pelajaran yang kita belajar. Maksud berkat, hari ni belajar, kamu boleh ingat sampai bila-bila. Masya Allah. Baiklah, tajuk kita pada hari ini adalah akikah. Akikah. Bila sebut akikah, apa tu akikah? Akikah ni kita menyembelih binatang ternakan kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kelahiran anak. Bersyukur kepada Allah. Kelahiran anak tu mendapat zuriat. Jadi kena syukur kepada Allah. Jadi bila lahir anak, cara bersyukur beginilah. Kita melakukan ibadat akikah. Bila cantiknya, afdalnya pada hari yang ketujuh kita melakukan akikah. Sebelum nak melakukan akikah tu, hari yang pertama, anak tu lahir. Kalau senanglah, mak kita lahirkan adik. Hari yang pertama tu, bila lahir adik kita, apa yang sunat kita buat? Pertama, kita azankan telinga kanan, ikamahkan telinga kiri. Lepas tu baca inna anzalna, telinga kanan. Masya Allah, itu mula-mula. Kita buat tu hari pertama. Akikah ni hari ketujuh nanti. Lama lagi. 6 hari lagi. Jadi yang ini dulu sunat buat. Maknanya sekarang kamu dah faham, kamu dah tahu, kamu cuba buat. Kalau mak lahirkan adik nanti, pergi azankan telinga kanan. Ikamah telinga kiri. Azan tu kita memasukkan tauhid. Tauhid pada dia. Jadi dia telah dengar kalimah-kalimah tauhid. Masya Allah. Jadi cuba buat. Azan telinga kanan, ikamah telinga kiri, baca inna anzalna. Adik lelaki ataupun adik perempuan sama je. Baiklah, kita terus saja pengertian akikah. Mari kita tengok apa dia pengertian akikah. Pengertian akikah. Ini kena hafal, kena ingat, baca balik-balik supaya kamu ingat. Apa dia, tengok sini. Senang nak ingat. Akikah. Penyembelih binatang ternakan. Iaitu al-an'am yang dilakukan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelahiran anak. Itu dia punya pengertian yang kamu kena ingat. Dia menyembelih binatang ternakan kerana bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak. Jadi kena dihafalkanlah. Seterusnya pengertian ni kena hafalkan. Kita tengok lagi apa. Seterusnya tengok tujuan akikah. Apa tujuan akikah? Kenapa dituntut? Kenapa disuruh akikah? Tengok. Tujuan akikah melahirkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pengurniaan zuriat. Masya Allah. Kamu bayangkanlah ada orang kahwin berpuluh-puluh tahun, Allah tak izinkan dia dapat zuriat. Jadi inilah bila lahir anak, bila lahir adik kamu, kenalah kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan ibadat akikah. Apa lagi? Sebagai penghebahan kepada masyarakat tentang anugerah yang dikurniakan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bagi tahulah dengan saudara mara, sahabat anda, jiran tetangga ya, yang kita ni telah melahirkan anak. Jadi kita akan melakukan akikah ya pada hari yang telah dituntut kita melakukan. Menggalakkan amalan bersedekah. Tujuan kita berakikah ni menggalakkan amalan bersedekah bagi ibu bapa yang dikurniakan anak. Menggalakkan, itulah tujuan akikah ya. Sekiranya kita ada rezeki yang lebih lah ya. Kalau tidak, kita tunggulah bila rezeki kita ada lebih, kita buatlah akikah ni ya. Seterusnya, mengeratkan silaturahim antara keluarga bayi dengan jiran dan masyarakat setempat. Ini tujuan akikah ya. Jadi kita tahulah tujuan kita nak melakukan ibadat akikah ni nak mengeratkan silaturahim. Seterusnya, dapat mendekatkan bayi yang baru dilahirkan dengan menghayati Islam. Ialah ya, kan bila hari ke-7 nanti dicukur rambutnya ya, sunat dicukur rambutnya. Tak kira lah adik itu lelaki atau perempuan, anak tu lelaki ke perempuan ke, sunat dicukurkan. Tapi bagi perempuan itulah sahaja disunatkan bercukur. Bercukur tu maksudnya hilang rambut tu, dibotakkan lah ya. Inilah sekali kalau perempuan. Lepas ni haram kalau dibotakkan rambut. Yang ketiga ni dituntut ya. Jadi kan kita dah cukur rambut. Lepas cukur rambut tu ditimbang dan dinilaikan dengan harga emas. Ustazah teringat anak ustazah dulu hampir RM100 ya. Ketika itulah harga emas. Rambut tu berat ya. Rambut tu dia punya berat. Nilai emas ketika itu hampir 100. Jadi duit itu disedekahkan kepada fakir miskin ya. Okey. Seterusnya mari kita tengok apa lagi. Jadi kena ingat dah ni tujuan akikah ni kena ingat. Tujuan akikah kena ingat. Apa tujuan dia? Kena ingatlah, kena dibaca balik lah ya. Dibaca balik, diingatkan balik. Lepas tu syarat dia pula. Apa syarat dia? Syarat sah akikah tu. Apa syarat dia? Jadi kena tahulah ya. Syarat dia tu. Apa syarat dia? Pertama berniat akikah ketika menyembelih. Jadi kena pesan lah. Kena bagi tahulah dengan tukang sembelih tu ya. Sembelih kambing ni untuk akikah. Untuk akikah untuk anak dia yang baru dilahirkan ya. Kena bagi tahu. Lepas tu apa lagi? Binatang yang disembelih mestilah halal dimakan. Itulah al-an'am tu kan, binatang ternakan. Apa binatang ternakan kita? Lembu, kambing, kerbau. Inilah yang halal ya. Inilah binatang ya. Dan seterusnya binatang yang disembelih tidak cacat. Kena pastikan dululah ya. Kalau tidak tak sah. Itulah yang kena ada ilmu. Itu dah saya kata wajib belajar. Nampak? Binatang itu yang nak disembelih itu tidak cacat ya. Pastikan dulu. Masa beli tengok. Pilih betul-betul. Bagi tahu. Kita bila nak beli tu bagi tahu dengan penjual. Ini syarat sah akikah kan. Seterusnya, binatang yang disembelih mestilah cukup umur. Cukup dia punya umur. Ya. Kalau tak cukup umur, binatang tu tidak sah lah kita buat akikah. Jadi, kena ingatkanlah ya, syarat sah akikah. Syarat sah akikah kena ingat. Macam mana cara nak ingat? Baca. Jangan baca sekali. Kalau baca sekali memang tak ingat ya. Okey. Seterusnya tengok pula waktu dia pula ya. Waktu nak buat akikah tu bila? Kalau kita buat
bukan pada masanya boleh, tapi kita tidak dapat fadilat. Tak dapat kelebihan, rugilah tak dapat kelebihan kan. Kita nak rebut yang bagus dah, kita buat nak dapat fadilat kita nak buat. Cuba tengok waktu akikah tu bila? Masa yang paling afdal ialah pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh kelahiran bayi. Tetapi boleh ditangguhkan asalkan sebelum balik. Jadi kena, kalau ada halangan lah ya hari ketujuh, kemungkinan anak tu dekat hospital, macam mana kita nak cukur rambut dia kan? Jadi kita tambah lagi 7 hari. Jadi hari yang ke-14 begitu. Hari ke-7 ada masalah, tambah lagi 7. Jadi maknanya hari yang ke-14 ada juga masalah yang tak dapat dielakkan lah, tambah lagi 7. Lagi hari yang ke-21. Begitu cara dia. Kenapa? Nak rebutkan fadilat, nak rebutkan kelebihan. Ya. Okey, bagi anak yang sudah baligh dan belum akikah, bolehlah dia membuat akikah untuk dirinya sendiri. Kamu tanyalah mak kamu nanti, mak masa kecil ada buat akikah, mak kamu sedih, mak kamu susah kan, orang susah, adik-adik ramai, orang kampung dulu-dulu mana ada kerja yang gaji beribu-ribu kan. Jadi mak kata belum buat. Okey, bila kamu belum buat, bolehlah bila kamu dah bekerja, gaji kamu besar, kamu buat akikah. Niatlah, maksudnya niatkan ibadat kamu sembelih lembu ke kambing tu untuk akikah kamu. Masa kecil tidak ada rezeki, bila kamu dah bergaji besar, kamu buat niat akikah kamu. Niat tu kena, pentinglah niat tu baru sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tengok pula sunat-sunat akikah. Sunat-sunat akikah. Ini kena hafal ya. Kena ingatkan tu pada waktu sekarang sunat akikah pula. Apa sunat-sunat bila kita nak melakukan akikah? Akikah tu nak sembelih tu nak sembelih binatang tu kerana kesyukuran. Mak kamu baru lahirkan adik kamu Jadi apa dia nak buat? Membaca doa ketika hendak menyembelih. Pesanlah dengan orang menyembelih tu, bagi tahu sunat doa untuk anak yang baru dilahirkan tu lah Lepas tu apa lagi sunat? Daging dimasak manis dan dibuat jamuan. Biasanya kenduri lah tu kenduri lah tu jamuan tu jemput orang makan. Masakan kena manis, sunat ni yang Islam ajar, ikutlah. Lepas tu apa lagi yang kena ikut? Sunat ni apa lagi yang sunat ni? Tidak mematah-matahkan tulang-tulang binatang akikah tu. Apa maksud dia patah-patahkan? Kalau kamu ambil daging dia tu, ikutlah dia punya ruas-ruas pergelangan tu, ikut dekat situ bila kamu jangan patah-patahkan, bukan dia punya ruas-ruas dia tu. Macam ruas pergelangan tangan, ruas pergelangan siku kan. Tapi itu kalau kambing kamu bayangkanlah, kalau kita ni siku, pergelangan tangan, lutut, begitu kan. Jadi kena jagalah ni sebab dilarang jangan tidak mematah-matahkan tulang-tulang tu selain daripada ruas-ruas itu. Seterusnya mencukur rambut mencukur rambut bayi selepas menyembelih binatang tu. Sembelih dulu binatang tu, lepas tu baru disusuli dengan cukur rambut. Tak kiralah anak tu lelaki atau perempuan, sunat dicukur Kalau perempuan inilah sekali, inilah sekali sahaja ni. Lepas ni dah haram hukumnya kalau perempuan inilah dibotakkan sekali, dicukur inilah sekali. Berbeza dengan lelaki lelaki kalau Nabi potong rambut memang cukur terus semua Okey, seterusnya akikah dilakukan pada hari ke-7
selepas kelahiran anak, selepas kelahiran bayi tu ya, hari ke-7 kiralah 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 kalau hari Isnin dia beranak, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad yang dikatakan hari yang ke-7. Hari Ahad dikatakan ke-7 sebab 7 hari kelahiran anak tu ya. Lepas tu memberi nama, hari yang ke-7 lah tu sunat. Bukan hari pertama dah WhatsApp, siapa nama tu dia tak faham kan, tapi tak payahlah marah, dia tak tahu kan. Maksudnya dia diberi nama ni pada hari yang pada hari yang ke-7 tu dia beri nama sunat ya. Lepas tu diseru, dipanggil hari yang ke-7 tu, panggil nama anak tu. Kalau Zubaidah, Khairul, kalau Muhammad, sunat ni dipanggil balik-balik, kata guru ustazah ya. Hari yang ke-7 tu panggil nama dia. Ustazah pernah buat, bila kita panggil kan, anak kecil tu dia toleh macam dia faham. Ustazah tengok kita gembira, cubalah kamu buat dia akan toleh tu macam dia senyum gitu. Allah Akbar, ni dia suruh buat, ni sunat ikutlah ni sunat Lepas tu yang seterusnya, yang ke-7 tahnid. Apa dia? Belah mulut. Apa maksud dia ni? Tahnid ni letakkan manisan ke atas langit-langit anak-anak tu. Letak kat jari ibu kita. Biasanya kalau orang dulu-dulu dia cari orang alim ya, orang-orang alim, dia suruh tahnid. Dia letakkan manisan dekat mulut anak tu ya. Apa yang nak dia letak? Boleh kita letak madu, ataupun kalau tak ada madu, kita boleh ambil kurma, tapi kamu ambil isi dia lah. Sekarang tercekik pula budak tu. Sekarang ambil isi kurma tu, sikit dia buat syarat, letak kat ibu jari dan letak kat mulut. Nanti anak tu menyedut. Cubalah kamu buat. Kamu tahu tu nanti Allah seronok. Itu yang diajar. Ini sunat kita buat. Buatlah. Sebab dituntut untuk kita lakukan. Jadi kena baca balik. Kena kasih ingat. Lepas tu tulis balik. InsyaAllah dapat. Senang ni. Kena rajin. Seterusnya hukum akikah. Apa hukum akikah? Apa hukum akikah? Hukum akikah sunat muakkad, sangat dituntut. Apa hukum akikah? Kena ingat sunat muakkad. Apa hukum akikah? Sunat muakkad. Apa maksud muakkad? Sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Sebaik-baik akikah ialah, sebaik-baik dia menyembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki. Menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ini sebaik-baiknya lah. Jika mampulah ya. Baiklah, seterusnya binatang yang boleh diakikah. Apa binatang yang boleh diakikah tu? Apa binatang yang boleh diakikah? Binatang yang boleh diakikah, lembu, kambing, unta, kerbau. Inilah yang boleh kita akikahkan. Masya Allah. Ini ilmu kita belajar darjah 6. Kamu nak guna 30 tahun, umur kamu 40 tahun, umur kamu 50 tahun. Ketika itu kamu dah berumah tangga, kamu dah ada anak. Kamu teringat, dulu aku ada belajar di Al-Mustaqim Lubuk Teniang. Kamu ingat balik ya. Simpanlah kitab ni, jangan buang, takut terlupa kan. Kamu ingat. Allahu Akbar. Sebab tu Ustazah kata tadi ambil wuduk. So pelajaran hari ni boleh ingat. Bila kamu nak gunakan. Allahu Akbar anak-anak. Jadi siapa rajin, siapa bersungguh-sungguh, ilmu tu akan dapat. Kena rajin ya. Baca balik ya. Masih ingat ya pelajaran? Masih ingat. Macam mana nak ingat? Baca. Habis baca apa buat? Tulis. Tulis kat mana? Tulis ada dekat mana buku-buku conteng kamu. Dah dapat tulis. Jangan menirulah. Tulis. Kalau tak dapat, tulis lagi. Selagi kamu belum boleh tulis, maknanya kamu belum boleh menguasai ilmu tu. Jadi cari jalan. Tulis balik. Kena gigih. Kena bersungguh-sungguh. Siapa gigih, siapa bersungguh-sungguh, Allah sayang dia. Allah bagi dia ilmu. Allahu Akbar.